Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya akan berkongsi maklumat mengenai dengan etika dan plagiarisme dalam penulisan proposal FSG 611. Saya adalah Dr. Rosli Normi. Saya rasa semua orang kenal saya, jadi saya rasa tak perlu saya perkenalkan diri saya di sini, dan saya akan teruskan dengan slide kita seterusnya. Okey, dalam etika penyelidikan ini, sebelum itu, sebelum kita teruskan dengan slide yang terusnya, pendapatan yang kita boleh dapat pada hari ini setelah anda semua mendengar ceramah sedikit perkongsian ini berkaitan dengan etika dan plagiarism dalam penulisan proposal 6 FSG 611, sepatutnya anda semua akan dapat mengetahui apa itu etika dan plagiarism dalam penulisan proposal anda semua untuk anda adaptasi dalam penulisan anda tersebut, agar ianya mengikut etika dan tidak plagiat ataupun meniru dapatan ataupun maklumat daripada orang lain. Okey, itu yang sepatutnya anda dapat perolehi daripada sesi ceramah secara virtual pada hari ini. Okey, ini adalah definisi etika. Of course, ini adalah berkaitan dengan attitude. Okey, so dalam etika pendidikan, inilah definisi etika daripada perkataan grade yang bermaksud etos, yang bermaksud budi pekerti yang lazim dipadankan dengan kajian sistematik berkenaan konsep nilai baik, tidak baik, betul dan salah. So ini adalah definisi berkaitan dengan etika, etik ataupun attitude anda sendiri. Okey, sama ada dia adalah baik, tidak baik, betul ataupun salah. Okey, ini sepatutnya anda perlu lakukan dalam menjalankan etika dalam pelaksanaan etika pendidikan, di mana anda tidak seharusnya dipaksa. Okey, mestilah keadaan sukarela. Okey, anda adalah ikhlas untuk menjalankan pendidikan ini tanpa dipaksa oleh orang lain. Ataupun kalau anda lihat di sini, anda semua perlu mengisi borang kontrak. Okey, di mana kontrak form itu adalah satu perjanjian untuk anda menjalankan pendidikan itu tanpa dipaksa oleh orang lain, dan of course di sana adalah borang jaminan kajian dan surat persetujuan menjadi responden. So anda perlulah melakukan pendidikan anda nanti dengan secara rela hati ataupun secara ikhlas. Okey, ini adalah antara juga aspek etika pendidikan. Seterusnya adalah hak. Dalam menjalankan pendidikan nanti, anda perlu mengetahui bahawa anda mempunyai hak anda untuk menilai maklumat kajian sebelum membuat keputusan, sebelum memutuskan untuk mengambil bahagian atau tidak. Tapi ia adalah berkaitan dengan slide sebelum ini, iaitu berkaitan dengan tiada paksaan. Sebab itu adalah hak anda. Jadi selepas anda membaca, setelah anda mengisi borang tersebut, itu maksud anda telah mengambil keputusan untuk melaksanakan pendidikan yang seterusnya dalam makmal. Okey, jadi hak adalah satu yang sangat penting kerana anda perlu membuat keputusan, sama ada anda menjalankan pendidikan atau tidak. Tapi dalam konteks sebagai pelajar final project, of course anda tidak ada menjadi pilihan kerana itu adalah compulsory ataupun mesti anda lakukan sebelum untuk bergraduat. Okey. Seterusnya, aspek etika pendidikan adalah perlindungan daripada bahaya. Kalau anda lihat di sini, memang ini adalah aspek yang sangat penting dalam etika pendidikan, kerana ia adalah berkaitan dengan nyawa. Okay? Jadi saya rasa anda semua ada insurans, dan of course perlu melihat alatan yang digunakan mestilah menggunakan dengan cara yang mengikut SOP, mengikut tata cara penggunaannya. Of course pakaian yang sesuai, memakai lab coat semasa dalam makmal dan mengikuti peraturan makmal. Okey, ini adalah sangat penting sebab ia adalah merupakan antara aspek etika pendidikan dalam menjalankan research, dan dia adalah perlindungan daripada bahaya. Okey, seterusnya ini juga sangat-sangat penting. Anda haruslah memastikan bahawa anda adalah sihat, supaya anda akan mendapat semasa menjalankan pendidikan nanti, anda akan menjalankan pendidikan dengan penuh tanggungjawab, dengan penuh bersungguh-sungguh, dengan tidak ada sebarang blocking ataupun penghalang bagi anda untuk menjalankan pendidikan tersebut kerana anda sihat. Kalau anda tidak sihat, dia akan menghalang, iaitu mengganggu, terutamanya semasa proses untuk menjalankan pengalaman pendidikan tersebut, kerana kadang-kadang jika anda tidak sihat, kemungkinan besar anda akan mendapat keputusan yang tidak jitu ataupun accurate. Kerana sebagai contoh, anda pening. Jika anda pening semasa collecting data ataupun mengumpul ataupun mendapat
mendapatkan data-data yang berkaitan dengan number. Jika anda tersalah merekod bacaan tersebut, data akan menjadi tidak accurate dan tidak bagus dan tidak dan mungkin semasa anda nak plot graph, dia akan menjadi satu yang susah ataupun sesuatu yang pelik, satu yang sepatutnya tidak boleh diperolehi lepas masa mendapat keputusan pendidikan. Ini sangat-sangat penting. Dan juga emosi anda hendaklah keadaan yang stabil. Jika anda merasa anda tidak sihat pada hari tersebut, kalau boleh tidak haruslah pergi ke makmal, kerana ia adalah memberi kesan kepada pendidikan yang anda lakukan, dan ia merupakan satu aspek etika pendidikan juga. Okey, seterusnya adalah kerahsiaan. Of course, ini juga adalah satu yang sangat penting dalam etika pendidikan, kerana semua pendidikan yang anda lakukan adalah satu yang rahsia. Terutamanya jika anda, untuk mengatakan semua, jika anda memilih sendiri pendidikan yang anda lakukan itu, iaitu anda memilih tajuk pendidikan anda sendiri, itu adalah rahsia anda dan juga diri anda. Tetapi jika anda melakukan pendidikan yang dipunyai oleh supervisor ataupun supervisor anda tersebut, jadi ini adalah merupakan satu kerahsiaan di anda. Supervisor anda juga akan memberitahu anda supaya tidak mewawarkan pendidikan tersebut kepada orang lain, sama ada rakan baik anda ataupun keluarga anda, kerana ini merupakan satu yang rahsia. Okey, kecuali setelah anda mendapat dapatan dan telah menghasilkan tesis, itu adalah boleh. Tapi sebelum mendapat keputusan dan juga sedang menjalani pendidikan, semuanya adalah menjadi satu kerahsiaan. Okey, kalau anda dilihat di sini, dia adalah maklumat yang sangat sensitif sebenarnya, dan harus dirahsiakan semuanya. Okey, so harap anda faham mengenai kerahsiaan ini. Okey, seterusnya adalah sulit. Of course, aspek etika pendidikan juga adalah perjanjian sulit. Segala maklumat responden haruslah dirahsiakan. Of course, ini terutamanya jika anda menjalankan kajian yang melibatkan manusia. Jika anda mengkaji tentang manusia, of course segala maklumat tentang responden anda adalah dirahsiakan. Dan juga ini adalah sangat-sangat penting kerana ini adalah satu etika dalam pendidikan. Okey, saya akan teruskan untuk slide seterusnya selepas ini. Terima kasih.